Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wahdah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selamat datang saya ucapkan kepada para panelis. Terima kasih saudara pengemudi majlis. Kita teruskan sesi pada petang ini dengan sesi pleno yang kedua dan untuk membincangkan tentang memperkasa institusi infak dan zakat, transformasi pengurusan dan tata kelola. Kita bertuah kerana dibarisi oleh 4 panel termasuk teman serumpun kita dari Indonesia. Yang pertama Encik Azril bin Wan Cik, Ketua Penolong Pengarah Seksyen Dasar dan Pendidikan Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BAYU di bawah Jabatan Perdana Menteri. Puan Hajah Rohani binti Datuk Muhammad Syahir, Ahli Lembaga Amanah YAPI merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Pemantauan Program Najah YAPI Malaysia. Encik Mohsin bin Muhammad Faizin, Pengurus Akademi Zakat PPZ Mawib, dan teman serumpun kita Bapak Profesor Dr. Nur Ahmad, Ketua Basnas Badan Amil Zakat Nasional Indonesia. Terima kasih kepada semua panelis. Kita mempunyai masa yang agak mencemburukan kerana kita ada perasmian pada jam 3 bersama dengan Timbalan Perdana Menteri. Jadi insyaAllah sesi pleno kita yang kedua akan membincangkan untuk memperkasakan institusi infak dan zakat, transformasi pengurusan dan tata kelola. Selalunya orang menyebutkan bahawa ladies first. Jadi saya memberikan kemuliaan dan keutamaan kepada Puan Hajah Rohani dan saya mohon setiap panel diberikan masa sekurang-kurangnya 3 ke 4 minit kerana masa yang agak terbatas. Dan mungkin kalau ada ruang di akhirnya kita akan membuka kepada persoalan bergantung kepada masa yang telah diberikan dan ketibaan Timbalan Perdana Menteri. Tanpa melengah masa, saya dengan segala takzimnya menjemput Puan Hajah Rohani. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara moderator, saudara Jufitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para panelis yang saya hormati, ya, Bapak juga dari Basnas, dan kita tak apa ya Bapak, tak ramai orang nampak di sini tapi sebenarnya hadirnya ramai, insya-Allah ya. So saya diberi penghormatan oleh moderator membuat sedikit pembuka bicara sebab sepatutnya orang kanan ni buat pembuka bicara sebab dari Bahyu. Wah, Bahyu amat penting sekali ya dalam sektor infak dan NGO, dan sebenarnya saya beri mukadimah sebab kalau kita lihat dalam pesada infak zakat ni di Malaysia mungkin tidak begitu rasanya ini okey ya saya cakap nanti sebab dari segi penguatkuasaan itu kita tak nampak dia sebegitu ketat sangatlah ya kalau berbanding kepada beberapa negara yang lebih maju mungkin di mana sudah ada penubuhan badan pengawas selia yang dikenali sebagai Charities Commission. Tapi saya pun sempat buat bacaan semakan, saya pun mengharap Malaysia insya-Allah ya dikatakan kita juga akan meniti untuk menubuhkan satu Charities Commission of Malaysia. So ini bukan apa sebab warga Malaysia mungkin kita sekarang lihat dari segi pendanaan ya. Tadi saya baru aja hadir sesi paralel ya bertajuk pendanaan, dan pendanaan sekarang ni atau fundraising dibuat mudah sebab dengan wujudnya social media. So bukan kita nak menakut-nakutkan tetapi pada hakikatnya Malaysians paling ramai kita subscribe to Facebook, social media online, TikTok dan segala bagai, Instagram, Facebook ya. Dan dari segi nak mengembling dana itu merupakan satu wadah yang amat popular. Dan bila kita lihat baru-baru ni dikejutkan dengan berita-berita tentang NGO yang dihadapkan ke mahkamah ya, itu memang kita agak gusarlah ya. Dan industri NGO atau fundraising, infak ke, sedekah ke, wakaf semua terpalit dengan negative news ya. Salah satu NGO yang agak tersohor diambil tindakan sebab dikatakan dana yang mereka dapat tu digunakan untuk self use ya, untuk mengkayakan diri sendiri. Dan di Malaysia ni pun baru-baru ni kita lagi satu institusi Islam ya,
yang bersifatkan komersial tapi juga diambil tindakan, dan ini semua membuat landscape infak, sedekah, Islamic economy ni agak sedikit tak cantik lah ya. Saya tak nak terlalu negatif, tapi bagaimana kita harus lihat ya seterusnya. Sebab saya sebenarnya telah wujudkan juga saya punya own Wakaf Foundation bersama rakan-rakan yang kita kenali sebagai Khadijah International Wakaf Foundation. Terus selain dia jadi LPA Yapim, saya juga mendukung satu institusi wakaf. Apabila kami nak set up ya, kita buat beberapa pembandingan apakah landscape kita harus pilih platform untuk melancarkan sebuah institusi wakaf. Dan di Malaysia ada berbagai ya, kami check out Bahyu, SSM dan beberapa lagi ekosistem atau platform, tapi kami kena pasti Labuan to be our outfit. So ternyata ya LFSA ni merupakan satu platform yang agak ketat. So kami buat sesuatu memang kena harus melaporkan ya, melaporkan dari segi kutipan di mana untuk apa dan segala bagai. So tata kelola atau corporate governance is so important and so kiranya kalau kita tidak ada satu bentuk corporate governance and all that, sukar untuk kita dapat kepercayaan orang ramai. Dan saya pun pernah didatangi oleh orang muda yang pakar hebat bab online punya, macam mana dia kata dia boleh iklankan untuk kita buat fundraising, tapi kalau dia berjaya kutip, contoh dia kata kalau saya berjaya kutip 3 juta, puan kena bayar kita 30%. Oh, ada yang berani ya, berani tampil ke depan. This is a good fundraising activity. Dia dah tahu algoritma siapa tengok apa dan siapa yang dia boleh nangkap minat. Sebab bila kita buka YouTube aja, silalah beri kepada dana ini, kami sedang membina ini, membina itu. So macam-macam ya, kita dihit oleh berbagai rayuan ya, online plea. So kalau tidak diadakan satu bentuk tata kelola yang agak ketat, takut-takut benda ni disalahgunakan. Ya, takut-takut individu-individu yang nak eksploitasikan kedermawanan warga Malaysia. Memang Malaysians masya-Allah, we are very charitable, kita punya sikap filantropi itu agak tinggi. So kalau didepankan dengan permintaan, permohonan untuk memberi dana kepada mereka yang nampak macam real tapi sebenarnya tak betul ya, itu terjadilah scam pula, tapi bukan scam pelaburan tapi scam untuk kebajikan juga. So wallahualam, saya mula sudahkan dengan round pertama insya-Allah. Terima kasih Puan Hajah Rohani yang menekankan pentingnya tata kelola korporat, terutamanya dalam kalangan pertubuhan kebajikan. Saya pun mewakili Global Peace Mission Malaysia, satu NGO juga yang menjalankan program-program bantuan kemanusiaan. Jadi perkara yang diterangkan itu sangat penting, dan bagaimana kita boleh membentuk satu mekanisme untuk meregulasi NGO kita supaya profesional, dan akhirnya juga NGO boleh menjadi sektor ketiga yang menyumbang kepada KDNK negara. Kita terus kepada panelis yang kedua. Saya terpaksa menjadi kereta api hari ini sebabnya kita rushing for opening ceremony jam 3. Tapi insyaAllah 5 minit, 4 minit yang setiap panelis ni akan memberikan manfaat yang sebaiknya untuk kita. Dan kita beralih pada Encik Mohsin selaku pengurus Akademi Zakat. Kita tahu bahawa institusi zakat merupakan institusi yang selalu didekati untuk dimohon berbagai permohonan. Sudah tentu kita nak tahu macam mana mekanisme pengurusan zakat, bagaimana tata kelolanya dan bagaimana produk-produk inovasi yang terdapat dalam institusi zakat. Silakan Encik Mohsin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih ya Dr. Moderator, barisan panel, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Yapim juga kerana menjemput saya berkongsi serba sedikit berkenaan dengan persoalan yang diajukan. Yang pertama sekali yang kita perlu ambil kira apabila kita bercakap tentang takbir urus zakat, mencantikkan takbir urus sistem ataupun institusi yang bersifat infak ini ataupun zakat, dia sebenarnya berkait rapat sangat dengan aspek kepercayaan untuk mengekalkan ataupun menaikkan tahap kepercayaan masyarakat kepada agensi kita. Jadi itu adalah antara perkara utama dalam mana-mana, bukan sahaja agensi pengurus zakat, sebenarnya apa sahaja agensi yang bergerak di bawah kita panggil
infak Islam ataupun institusi yang berteraskan kepada mengumpul dana Islam daripada masyarakat. Jadi itu memang aspek kepercayaan tu memang menjadi nombor satu lah, yang utama. Kalau tak ada kepercayaan daripada masyarakat, jadi masyarakat mungkin tidak menyumbang ataupun akan menguruskan hal ehwal zakat mereka ataupun infak mereka ataupun wakaf mereka secara sendiri. Jadi itu adalah antara aspek perkara yang perlu dititik beratkan oleh agensi mengurus zakat. Tapi walau bagaimanapun kalau kita lihat daripada statistik kutipan zakat di Malaysia ini, alhamdulillah mencatatkan peningkatan tahun ke tahun. Jadi safe to say kita boleh sebut kepercayaan masyarakat terhadap agensi mengurus zakat makin baiklah dan makin cermelang lah, kita boleh sebut macam tu. Dan ini juga disebabkan oleh, mungkin kita boleh kata, antara beberapa perkhidmatan yang diberikan kepada masyarakat. Dan selain daripada itu, kelebihan yang membayar zakat di Malaysia ini ada rebate income tax yang mungkin masih lagi dalam proses. Di Indonesia masih lagi dalam proses, tapi di Malaysia alhamdulillah Akta Cukai Pendapatan telah membenarkan bahawa setiap bayaran zakat kepada agensi Islam yang agensi Islam itu di bawah Majlis Agama Islam layak mendapat rebate cukai pendapatan. So jadi antara beberapa usaha yang dijalankan dalam mencantikkan lagi sistem tabir urus zakat yang dijalankan, mungkin saya boleh sebut sekali lalunya adalah untuk mencantikkan tabir urus itu sendiri, iaitu structuring. Itu juga adalah satu perkara yang structuring dalaman yang perlu dititik beratkan. Dan yang lain adalah memastikan bahawa hebahan-hebahan tentang zakat itu sentiasa disampaikan kepada masyarakat. Jadi dalam kita bincangkan tentang zakat, dia ada isu ataupun aspek kutipan dan juga aspek agihan. Kutipan juga perlu dijalankan dengan sebaik mungkin, agihan juga perlu dijalankan dengan sebaik mungkin. Jadi kalau kata kutipan, orang kata jangan dimarketkan sangat, bayar zakat. Saya nak tengok ke mana zakat pergi. Tak, tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi perlu memberi dakwah kepada orang ramai tentang bayaran zakat, kerana mungkin tuan-tuan dan puan-puan mungkin sudah menjalankan kita kata bayaran potong gaji ataupun mungkin bayar secara online dan sebagainya, tapi kita dapati masih lagi ada segelintir yang mungkin baru masuk dalam dunia pekerjaan. Jadi itu pun memerlukan dakwah. Dan dalam aspek agihan juga perlu diluar-luarkan kepada masyarakat tentang kerja-kerja agihan yang dijalankan, supaya masyarakat akan berasa yakin dengan apa yang telah dijalankan. Dan bukan agihan itu dibuat kemudian dijadikan rekod-rekod dalam dokumen sahaja. Dia perlu dinyatakan, dia perlu dihebahkan dalam media sosial, sebagaimana Puan Rahayu sebut tadi. Media sosial juga merupakan satu perkara yang perlu dititik beratkan dalam mana-mana agensi pengurus zakat ataupun agensi yang berteraskan infak dan sebagainya. Kerana itulah juga source of berita. Kalau saya secara peribadi pun, kalau saya nak tengok berita pun, saya dah tak tengok surat khabar, saya tengok Facebook. Facebook jauh lebih cepat. Kalau kita nak tengok berita tentang apa sahaja, media sosial adalah ruang yang paling cepat. Jadi termasuk jugalah dalam aspek-aspek untuk mengagihkan aspek-aspek zakat dalam itu, aspek pentadbiran zakat. Dan itu sahaja mungkin saya punya jawapan setakat ini. Saya serahkan balik kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan Cik Muhsin sebentar tadi. Penting, keyword yang disebutkan adalah berkaitan dengan trust, kepercayaan masyarakat terhadap institusi agama. Kerana institusi agama ni mewakili secara langsung imej agama, dan para ulama menyebutkan bahawa menjaga imej agama ni juga merupakan sebahagian daripada maqasid asy-syariah, apart from yang 5 yang diutarakan oleh para ulama. Terima kasih Encik Muhsin. Tadi kita mendengar tentang bagaimana agihan kutipan berlaku dan agihan dilakukan secara telus dan secara jelas. Kadang-kadang selepas ini kita nak tahu pula daripada Encik Azril selaku penolong pengarah Seksyen Dasar dan Penyelidikan, bahagian bayu yang kita lihat sebelum ni yang ditimbulkan oleh Puan Hajah Rohani pada awal perbincangan sebentar tadi tentang pelbagai isu-isu ketirisan, kemudian isu-isu berkaitan dengan orang kata imej pengutip derma ataupun penyumbang daripada NGO ini, ada beberapa masalah yang berlaku. Jadi daripada pengalaman Encik Azril, mungkin kita nak tahulah peranan bahagian bayu dalam mengawal sedia
institusi badan pemegang amanah di Malaysia, dan kita dikhabarkan juga akan ditambah baik Akta Pemegang Amanah 1949. Mungkin Tuan boleh jelaskan, dan juga tentang idea penubuhan Akta Khairat ataupun Charity Commission. Dipersilakan Tuan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator, ahli-ahli panel yang saya hormati sekalian, sidang hadirin. Terima kasih di atas jemputan untuk pihak Bahayu, bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri, untuk berkongsikan serba sedikit tentang industri khairat ataupun kita panggil sebagai industri yang mulia lah di dalam dunia mutakhir ini. Kita tengok dia menjadi satu medium ataupun platform yang menjadi bualan hangat setiap hari, kerana masyarakat di Malaysia ni umumnya adalah orang-orang yang pemurah. Jadi alhamdulillah, untuk makluman semua di Malaysia ini ada beberapa entiti ataupun badan kawal selia yang telah diwujudkan, yang mana merangkumi beberapa aspek ataupun akta yang dikawal selia di bawahnya. Yang pertama, kalau kita tengok di bawah akta syarikat pun ada, kita ada Suruhanjaya Syarikat Malaysia sebagai salah satu daripada agensi pengawal selia. Yang kedua, kita ada ROS ataupun Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia yang mempertubuhkan satu badan atas nama pertubuhan. Yang ketiga, kita ada Bahayu, bahagian hal ehwal undang-undang yang mengawal selia Akta Pemegang Amanah Pemerbadanan 1952 ataupun kita kenali sebagai Akta 258. Seterusnya di peringkat wilayah Persekutuan Labuan, seperti mana Puan daripada YAPI sebut tadi, kita ada Labuan Labuan FSA juga merupakan pengawas selia di peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Begitu juga di peringkat negeri-negeri, kita ada badan pengawas selia di peringkat Kerajaan Negeri Sabah, Negeri Sarawak, dan juga di peringkat negeri-negeri di Semenanjung Malaysia. Perbezaan dia ada kurang lebih dia punya cara nak memohonnya, syarat-syarat dan juga kriteria. Tetapi kalau disebut sebagai institusi khairat, khairat ni maknanya apa? Amal kebajikan, semua yang baik-baik itu duduk di dalam khairat lah. Sebab perkataan khairat tu sendiri, kalau di Malaysia kita translate charity itu sebagai khairat. Kita tak kata kebajikan. Sebab kalau kebajikan ni dia bunyi macam JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tapi ada masalah juga bila kita nak mempopularkan penggunaan khairat itu. Orang masyarakat awam ni dia salah faham. Bila kita sebut khairat, dia ingat khairat kematian. Seolah-olah khairat yang ada dalam dunia ni adalah khairat kematian semata-mata. Ini antara istilah yang sering kadang-kadang disalah erti oleh masyarakat umum yang mungkin boleh kita tambah baik dari semasa ke semasa. Okey, terus pada tahun lepas kita digemparkan dengan serangan yang berlaku ke atas negara saudara kita, iaitu di di Palestin, yang sehingga menyebabkan ribuan ataupun jutaan rakyat di dunia ini sebenarnya ingin menghulurkan bantuan. Begitu juga di Malaysia, apabila berlakunya tragedi tersebut dan telah dimainkan di media setiap hari, maka rakyat Malaysia yang pemurah ni menanti-nanti di manakah mereka boleh menyalurkan bantuan. Okey, dalam masa yang sama kerajaan juga mempromosikan ataupun mewar-warkan ataupun memberikan dorongan untuk rakyat Malaysia. Kalau sekurang-kurangnya kita boleh berdoa, kita boleh hulurkan bantuan, sedikit kemampuan kita pun dah okey. Cuma isunya berlaku adalah pada awal tahun ini, apabila seperti mana Puan sebut tadi, ada sebuah entiti atas nama yayasan telah pun mengisi dada-dada akhbar apabila kes ni telah menjadi perhatian ramai. Apabila mereka telah dihadapkan ke mahkamah atas dakwaan penyalahgunaan dana awam tersebut. Dana awam dalam erti kata sumbangan yang telah diberikan oleh orang-orang awam. Ini menimbulkan persepsi bahawa kalau begini cara dia, bagaimana yang lain? Kalau yang giant ataupun institusi yang besar macam ni, bagaimana pula yang lain? Jadi seperti mana Tuan Moderator sebut tadi, Tuan daripada PPZ tadi pun ada sebut, defisit kepercayaan di kalangan rakyat awam sana jatuh merudum. Dan ini isu yang menjadi isu negara yang mana turut dibincangkan di peringkat Jemaah Menteri, tuan-tuan. Okey, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri sangat concern, sangat bimbang, sehingga kalau anda tengok, kalau anda Google boleh tengok beberapa laporan akhbar yang mengatakan Perdana Menteri sendiri highlight
untuk sesuatu perlu dibuat segera. Jadi pada 26 Februari 2024, isu ini telah dibentangkan di Jemaah Menteri, Mesyuarat Jemaah Menteri. Satu nota kabinet telah pun dibentangkan oleh yang berhormat Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi untuk mencadangkan beberapa langkah-langkah penambahbaikan kepada akta-akta yang berkaitan dengan amanah di Malaysia, Trustee Act ataupun perundangan berkaitan dengan amanah. Dan ketika itu Jemaah Menteri telah bersetuju dengan prinsip untuk menubuhkan 3 jawatan kuasa khas. Jawatan kuasa khas ni buat apa tuan-tuan? Jawatan kuasa khas ni mainly yang pertama adalah untuk mengkaji akta utama berkaitan dengan pemegang amanah, iaitu Akta 208 atau nama penuh dia Akta Pemegang Amanah 1949. Akta yang telah digubar sebelum kemerdekaan lagi. Okey, yang tak pernah dipinda sejak 15 November 1978. Lebih tua daripada umur saya dan last dipinda pun lebih lama daripada umur saya. Okey, yang kedua satu jawatan kuasa untuk mengkaji Akta Pemegang Amanah Pemerbadanan, iaitu akta yang memperbadankan lembaga pemegang amanah untuk menjadi satu entiti yang sah di sisi undang-undang, ataupun kita panggil nama singkatan dia Akta 258. Yang ini telah digubar sejak 1952. Juga adalah akta pre-kemerdekaan, sebelum kemerdekaan lagi sudah pun wujud. Yang ketiga adalah kerajaan mengusulkan juga satu kajian kewajaran menggubal akta khairat di Malaysia ataupun cadangan menubuhkan suatu suruhanjaya khairat di Malaysia seperti mana yang telah dilaksanakan oleh beberapa negara di luar sana. Dan alhamdulillah jawatan kuasa ini telah dilaksanakan selama 4 bulan setengah secara secara proaktif, secara ekstensif, diketuai oleh ahli akademik, juga dianggotai oleh wakil daripada badan-badan peguam, juga dianggotai oleh wakil daripada CSO dan juga badan bukan kerajaan, dan juga daripada Bayu sebagai pengawas selia yang juga boleh memberikan input. Dan alhamdulillah pada seminggu lepas kita telah bentangkan laporan akhir dapatan daripada 3 jawatan kuasa ini, dan dapatan jawatan kuasa ini akan dibawa ke Jemaah Menteri, dan insya-Allah antara fokus utama untuk menambah baik akta-akta ini adalah untuk fokuskan tentang kawal selia, pemantauan dan juga isu yang paling penting iaitu pendedahan maklumat. Okey, nanti saya mungkin akan kaitkan dalam round yang ketiga kalau ada round lagi lah. So setakat ini saya berhenti dulu. Terima kasih Tuan Moderator. Terima kasih Cik Azril yang juga merupakan Ketua Unit Tata Kelola dan Kawal Selia Amanah Seksyen Dasar dan Pendidikan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri, dan beliau telah kongsikan bagaimana inisiatif di pihak kerajaan kerana kita perlukan kombinasi di antara pihak kerajaan, pihak swasta dan juga pihak NGO untuk menyelaraskan supaya kita boleh mewujudkan satu ekosistem yang profesional, yang dipercayai apabila melibatkan perkara-perkara elemen-elemen berkaitan dengan kebajikan ataupun elemen berkaitan dengan kerja-kerja kesukarelawanan. Ya, mungkin boleh diselaraskan dan kita boleh mainkan peranan untuk menjayakan idea yang sangat penting ni untuk meregulasi aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan khairat. Dan kalau saya tambah lagi ada 2, kalau kami di peringkat dulu gerakan belia, kita ada pendaftar pertubuhan belia ROI. Sebab itu kita panggil Kak Ros dan Abang Roy. Ya, dan satu lagi kami di Negeri Sembilan ada Registrar of Tarikat. Juga penting untuk kita meregulasi semua NGO-NGO supaya at the same time kita mahu mereka profesional, mereka boleh terus membuat kutipan dana dan ada auditnya, ada laporannya supaya kita bergerak ke arah profesionalisme, kesukarelawanan dan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan khairat. Jadi saya ada masa yang agak mencemburui untuk panel kita yang terakhir diterbangkan daripada Indonesia, Pak Prof. Dr. Nur Ahmad selaku Ketua Basnas Badan Amil Zakat Nasional Indonesia. Mungkin kita beri ruang lebih sikit lah walaupun kita ada lagi 9 minit. Pak Prof, saya silakan untuk berkongsi tentang tajuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih moderator,
dan para panelis, para pendengar yang audien, peserta yang saya hormati. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas jemputan ini. Ini luar biasa bagi kami karena ini memantapkan hubungan antara Malaysia dengan Indonesia dalam hal untuk penguatan di bidang tata kelola zakat, infak, dan sedekah yang sudah kita mulai dari Brunei Darussalam, kemudian di IUM, kemudian di sini, dan insya Allah akan terus. Perlu kami sampaikan bahwa Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, adalah lembaga pemerintah non-struktural yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Artinya bahwa Basnas adalah lembaga pemerintah, punya Basnas seluruh Indonesia, provinsi, kabupaten, kota, provinsi sejumlah 38 provinsi, kabupaten kota sejumlah 514 kabupaten. Kemudian yang kedua juga menampung dari lembaga-lembaga amil zakat yang dikelola oleh masyarakat, yang jumlahnya 168 lembaga amil zakat. Itu swasta, private. Jadi ada yang pemerintah, ada yang private. Dari situ pula maka apa yang kami lakukan adalah satu visi nasional. Kemudian kita memantapkan beberapa misi, ada 9 misi. Tujuannya adalah agar zakat, infak, dan sedekah itu bisa diketahui potensinya secara nasional dan pengumpulannya secara nasional, sekaligus pendistribusian dan pemberdayaan itu secara nasional. Tahun ini kami tetapkan untuk mendapatkan pengumpulan zakat, infak, sedekah seluruh Indonesia itu 41 triliun. Kemarin tahun 2023 kami memperoleh 33 triliun. 33 triliun itu setara dengan 1 juta ringgit. 1 juta ringgit. Artinya bahwa dari situ seluruh Indonesia, baik itu yang diperoleh oleh Basnas dan kemudian oleh LAS. Dari 33 triliun itu kami lakukan pendistribusian masing-masing. Kami sendiri Basnas Pusat melakukan pendistribusian, daerah-daerah melakukan pendistribusian sendiri, LAS juga melakukan pendistribusian sendiri. Jadi pengumpulannya sendiri, pendistribusiannya sendiri, tauzik tasarufnya sendiri, tapi yang terpenting memberikan laporan ke pusat, memberikan laporan kepada kami. Dari pengumpulan dan pendistribusian tersebut, kami melakukan panduan supaya tidak ada atau tidak terjadi gesekan antara lembaga satu dengan lembaga yang lain. Masing-masing daerah, masing-masing lembaga amil zakat mempunyai cara kerja sendiri-sendiri. Ini kami atur sehingga dengan begitu tidak tumpang tindih antara lembaga satu dengan yang lain. Dalam hal pendistribusian juga demikian. Kami kerjasama dengan pemerintah. Pemerintah saat sekarang ini fokus untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan rakyat. Kami sekarang ini juga fokus untuk itu, mensejahterakan rakyat dan mengentaskan kemiskinan. Di kami sendiri, pusat sendiri, itu kami targetkan saat sekarang ini ada 1,2 juta orang miskin untuk kami jadikan sebagai muzaki. Caranya bagaimana? 1,2 juta orang miskin untuk menjadi muzaki itu kami memberikan beasiswa. Tahun ini kita memberikan beasiswa sejumlah 53.000 orang, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian berikutnya kami berikan bantuan ekonomi. Ada Basnas berbasis microfinance berbasis masjid. Masing-masing masjid kita bantu 100 juta rupiah. Kemudian dari situ jamaah masjid bebas untuk mengajukan, mereka yang miskin bebas untuk mengajukan untuk program ekonomi mereka. Dari situ mereka tidak perlu mengembalikan ke Basnas, tapi perlu mengembalikan ke masjidnya supaya disalurkan atau dipindahkan oleh jamaah yang lain yang membutuhkan. Kami juga mempunyai balai-balai ternak.
di Indonesia. Kami punya balai ternak kambing, balai ternak ayam, balai ternak sapi, dan lain sebagainya, terutama perikanan. Itu juga kami berikan kepada mustahik, ada kelompok mustahik. Kemudian dari situ mereka tidak perlu mengembalikan kepada Basnas, tetapi kalau ada hasilnya kami harapkan bisa disalurkan kepada umat yang lain. Itu cara pergerakan kami, sehingga dalam waktu 1 tahun ini kami perkirakan mudah-mudahan 1,2 juta orang itu sudah bisa kami bantu, dan insya Allah mungkin dalam waktu dekat mereka-mereka yang sudah kita bantu ini kita dampingi terus. Kebetulan kami punya pendamping dari pusat, kemudian Basnas Kabupaten Kota dan Basnas Provinsi, kami juga memberikan pendampingan dan mereka juga harus melakukan pendampingan. Untuk melakukan pendampingan itu dan sekaligus untuk memperkuat bagaimana cara mereka itu bisa memperkuat orang miskin menjadi muzaki, maka kami latih terlebih dahulu. Ada pelatihan para pendamping. Itulah maka apa yang kami lakukan alhamdulillah banyak yang sudah berjalan. Dari situ kami juga mempunyai problem yang cukup besar. Terutama sekali yang terkait dengan kelembagaan, terkait yang dengan SDM, terkait dengan infrastruktur dan juga jaringan. Maka kemarin kami tetapkan ada penguatan, ada 4 penguatan. Penguatan kelembagaan, manajemen, dan organisasi seluruh Indonesia. Sehingga Basnas seluruh Indonesia itu insya Allah kuat. Demikian juga lasnya, insya Allah juga kuat. Seluruh Indonesia. Satu di bawah Basnas. Kelembagaan yang kedua, kami juga melakukan penguatan untuk SDM. Kami mempunyai Basnas Institute. Basnas Institute itu dalam rangka untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Mereka yang akan menjadi amil zakat, mereka yang akan menjadi tenaga-tenaga administrasi di zakat, kita latih terlebih dahulu, kita didik terlebih dahulu. Kemudian kami juga punya penguatan di bidang infrastruktur. Alhamdulillah sekarang digitalisasi untuk seluruh Indonesia. Sehingga kami sebut dengan sistem informasi manajemen Basnas Republik Indonesia, SIMBA. Seluruh Indonesia sama, mulai dari pusat sampai dengan ke daerah-daerah. Satu SIMBA, baik itu nanti LAS maupun Basnas. Satu infrastruktur digitalisasi. Digitalisasi ini juga sekaligus dalam rangka untuk mempermudah muzaki, mutasodik atau munfik memberikan infaknya, zakatnya, sekaligus juga pelaporannya. Dan ini ditekankan betul oleh pemerintah Indonesia agar digitalisasi ini mutlak dilakukan, tidak boleh tidak. Laporan harus dengan cara-cara yang digital. Yang ketiga, yang keempat, kami lakukan jaringan-jaringan. Jaringan yang utama adalah jaringan antara muzaki dengan mustahik. Hubungan ini kami sering mempertemukan pertemuan-pertemuan antara muzaki dengan mustahik di daerah-daerah. Mereka menyapa, kadang-kadang kami membawa para muzaki untuk ketemu dengan para mustahik. Mereka berbincang-bincang, di situ ada keinginan dari para mustahik yang langsung disampaikan kepada para muzaki. Dan di situ pula maka para muzaki juga akan mendengar betul. Kemudian mereka memberikan zakatnya melalui Basnas untuk disalurkan sesuai dengan keinginan dari para mustahik tersebut. Nah, dalam rangka supaya kami dipercaya betul, maka dalam pengelolaan kami mempunyai prinsip 3A, yaitu aman syar'i, aman syariah. Yang kedua aman regulasi, aman berdasarkan pada peraturan perundangan. Dan yang ketiga aman negara. Aman syar'i, prinsip kami tetap sesuai dengan syariat Islam, karena zakat, infak, sedekah itu adalah syariat Islam. Aman regulasi kami sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Dan yang terpenting lagi adalah aman negara. Kami sudah keliling ke beberapa negara di Timur Tengah, di beberapa negara yang kami temui, teman-teman kami, Menteri Wakaf, Menteri Zakat, Menteri Wakaf Mesir juga mengingatkan, awas,
Jangan sampai dana infak, zakat, dan sedekah itu dimanfaatkan untuk menggerogoti negara di masing-masing negara, termasuk Indonesia. Itu yang kami lakukan. Sehingga dengan demikian kami dipercaya. Dan dengan begitu maka alhamdulillah setiap tahun peningkatan kami. Setiap tahun kami naik terus itu 40%. Sehingga dengan begitu alhamdulillah kemarin juga sudah disampaikan bahwa 40% ini terus dan alhamdulillah diakui oleh dunia tentang kedermawanan orang Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Prof. Dr. Nur Ahmad, Ketua Basnas Badan Amil Zakat Nasional Indonesia. Saya mohon maaf kepada para panelis kerana masa yang agak terbatas. Inilah forum yang tersingkat yang saya pernah kendalikan. Saya pun senang dan insya-Allah saya ucapkan terima kasih kepada keempat-empat panel yang saya boleh rumuskan berkongsi tentang bagaimana tata kelola dan pengurusan zakat dan juga NGO ke arah kita boleh mewujudkan satu ekosistem kebajikan ataupun sistem amal khairat yang baik untuk ummah especially di Malaysia dan di Indonesia. Terima kasih kepada keempat-empat pembicara, kami amat hargai datang daripada Indonesia dan Malaysia. Semoga forum kita akan mendapat manfaat pada petang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan.